Okay, so saya dah on dekat Facebook. Kat mana ni? Okay dah. Dah on dekat Facebook. Okay, so sementara tunggu ahli-ahli grup masuk dalam Facebook, saya buka platform dululah. Actually sepatutnya start pukul 9.40 tapi saya awalkan sikit. So sementara nak tunggu ramai tu, kita bersembang dululah. Dekat Zoom tak ramai. Dekat Facebook dah ada 3 orang. Selamat datang. Okey, kita ada 10 minit sebelum start. Platform familiarization. Tapi saya start dulu, mungkin kita boleh discuss apa-apa dulu yang berkaitan sebelum kita masuk ke topik yang sebenar. Tapi saya start dululah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni. Seperti mana semua tahulah, malam ni kan Khamis malam Jumaat. So antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khamis malam Jumaat disunnahkan untuk kita baca surah Al-Kahfi. Sekurang-kurangnya kita baca 10 ayat yang pertama lah. Surah Al-Kahfi tu pun dah mencukupi. So kalau ada masa lagi panjang, kita boleh baca sehingga habislah. Surah Al-Kahfi ada 100 berapa ayat tu saya tak ingat. Tapi ada banyaklah 100 lebih ayat. So actually tajuk pada malam ni adalah saya nak sambung kita punya sesi berkenaan dengan platform M+ familiarization. Seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni, kalau tuan-puan ingat lagi, sesi yang lepas saya ada sebut insya-Allah next session, iaitu sesi malam ni lah kan, saya akan sentuh berkenaan dengan perbezaan antara platform trading M+. Kalau sekiranya kita buka menggunakan Internet Explorer yang lama, apa perbezaan dia dengan sekiranya kita buka menggunakan Explorer Edge, EDGE tu kan, ataupun apa beza dia sekiranya kita buka menggunakan Chrome browser. Chrome browser pula. Okey, dekat Zoom dah ada 2 orang. Kita dah ada Tuan Abdul Aziz, Tuan Muhammad Asri. Selamat datang. Dekat Facebook pun kita dah ada 14 orang. Okey, sebelum saya teruskan sesi, sepatutnya pukul 9.40 sebenarnya kita start, tapi saya awalkan sikit. Sebelum kita start sesi, saya nak tanya suara okey tak? Macam biasalah. Kalau dengar, boleh bagi komen sikit. Komen dengar ke, atau bagi thumbs up pun okey. Like ke apa, at least saya tahu ada respon dan tuan-puan boleh dengar suara saya dengan jelas. Lepas tu gambar kalau nampak, bagi tahu sikit lah, jelas, clear ke, apa-apalah, komen sikit. Kalau dekat Zoom, boleh gunakan chatting. Dia ada function chatting tu kan, boleh tulis dekat situ chatting. Kalau dekat Facebook boleh komen lah, komen sikit, komen apa-apalah yang berkaitan. Okay. Sebelum 9.40 nanti kejap lagi kita masuk M+ punya platform familiarization. Sebelum itu saya nak komen sikit berkenaan dengan macam mana cara kita nak tengok sectorial index yang ada dekat pasaran bursa. Yang ada dekat pasaran bursa. Okey. Tuan Syukri komen jelas, Tuan Rahmat pun komen jelas. Okey, alhamdulillah jelas. Okey, Tuan Asri pun komen jelas. Okeylah. Okey. So saya nak share sikit macam mana cara kita nak tengok sectorial index yang ada dekat bursa untuk kita decide adakah sektor tersebut masih bullish dan kita boleh masuk,
ataupun sektor tersebut lambat lagi nak bullish. Ini tak ada kaitan sangat dengan platform, tapi saya nak share sikit lah. Okay. Saya share screen dulu. So kita terus ke trading view, sebab dekat trading view ni dia ada satu function yang mana kalau tuan-puan buka sebelum tu nampak tak screen ni? Kalau tak nampak komen, kalau nampak pun komen. Sebab hari tu saya pernah terlupa nak share screen, jadi tuan-puan tak boleh nampak. Kalau nampak boleh bagi tahu nampak. Macam tu je. At least saya tahulah. Okay. Sebelum 9.40, ada 5 minit lagi. Okay. Sebelum 9.40 kita masuk platform trading. Saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak tengok sectorial index. Tuan-puan pergi yang dekat bahagian chart yang trading view ni kan. So pergi dekat bahagian chart, padamkan nama apa-apa counter yang ada kat situ. Okay, padamkan dulu. Lepas tu pergi dekat index. Okay. Tapi sebelum pergi dekat index tu, make sure bendera yang ada dekat atas sebelah kanan tu, bendera yang ada dekat atas sebelah kanan adalah bendera Malaysia. Okay. Jangan tertukar dengan bendera US. Sebab US punya bendera pun lebih kurang macam ni. Cuma US dia tak ada bulan. Okay. US dia tak ada lambang bulan tu. Kita ada bulan dan bintang. US punya ada bintang sahaja. And then dari segi jalur tu, US punya jalur saya rasa kalau saya tak silap lagi kurang berbanding dengan Malaysia punya jalur. Kita kan ada 14 jalur kan. US punya dia macam ni. Tapi kalau Malaysia punya, dia ada bulan dan bintang. Kalau tak jumpa, boleh scroll ke bawah. Okay, scroll ke bawah sampai jumpa MYX, Bursa Malaysia Berhad. Iaitu untuk saham dan sectorial index. Kalau nak tengok indeks yang besar, FBM KLCI, ambil yang FTSE itulah. Okay, yang ni indeks yang besar. Kalau sectorial index yang ni, Bursa Malaysia Berhad. Okey, apa yang saya nak tunjukkan adalah kalau tuan-puan tekan yang indeks ni dengan bendera MYX ni kan, kita akan nampak sectorial index yang ada dekat trading view. Okey, dia ada teknologi, plantation, construction, property, consumer, finance, industry product, healthcare. Jadi baru. Healthcare baru sahaja dimasukkan oleh trading view. Sebelum ni tak ada. Apa ni? Kita sepatutnya berterima kasih kepada orang yang request untuk masukkan healthcare punya sectorial index dalam ni, sebab sebelum ni tak ada tau. Rate ni real estate industry, energy, utilities, telecommunication, transportation, yang ni yang futures lah. Okay. So saya ambil contoh satu lah kan. Kita ambil contoh satu, yang atas sekali kita tengok teknologi. So apa yang saya biasa tunjuk adalah apabila kita klik mana-mana sectorial index, kita tengok dia punya monthly terus. Okay? Dia punya candlestick monthly. Maksudnya satu candle mewakili sebulan. Okay? Satu candle mewakili sebulan. Apa yang saya nak tunjukkan adalah kita nak tengok dia, adakah dia bullish ataupun dia bearish. Itu sahaja. Kalau let's say saya buka teknologi index kan, adakah dia bullish ataupun dia bearish. Kalau tengok saya punya trading view ni memang dah ada indicators lah. Ini indicators yang saya buat sendirilah. So indicators ni memang dia menunjukkan teknologi punya indeks amat bullish. Okay, macam mana saya boleh cakap dia amat bullish? Sebab berdasarkan indikator ini sahaja pun kita dah boleh nampak dia punya bullish punya momentum start dekat situ. Okay, yang start dekat warna hijau ni dia pun naik. Lepas tu dia retrace sekejap kat situ. Okay, dia retrace sekejap and then dia meneruskan lagi second wave. Okay, maksudnya wave yang seterusnya lah. Kalau macam 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 lah, wave 5 dia naik. And then dia akan buat retracement nanti sebelum dia naik lagi tinggi. Ini yang kalau tengok monthly, satu candle sebulan. So maksudnya teknologi punya indeks memang cantik. Okay, teknologi punya indeks memang cantik. Sebelum ni dia memang dah downtrend habis lah. Okay, dia habis kat situ, dia punya downtrend. Dan sekarang dia meneruskan uptrend. So sekiranya teknologi punya indeks boleh break dia punya ketinggian yang paling tinggi sebelum ini dekat harga 65 point tu, dia akan confirm bullish. Maksudnya teknologi punya indeks cantik lah. Okay. Tapi dia kena break dulu. Okay. Kita tengok yang lain. Satu lagi sebelum saya masuk topik. Kita tengok healthcare. Kenapa healthcare mencanak-canak naik? So kalau kita tengok healthcare, dia indeks dia bermula 1 Oktober 2018. Apabila start sahaja dia dah break dia punya ketinggian yang tertinggi sebelum itu kat situ. Okay. Bila dia break yang tu,
dia dah berubah trend. So maksudnya healthcare daripada sini, daripada Januari 2020, dia dah mula menunjukkan tanda-tanda dia dah bullish. Okay, kalau kita kecilkan, kita tengok weekly punya chart, dia punya, kalau ikut saya punya indikator ni, dia punya kembang tu dekat sini starting dia. Okay, around sinilah Januari. Okay, dia punya kembang dia bermula kat situ sebelum dia break dia punya ketinggian yang paling tinggi sebelum tu, terus dia meneruskan kenaikan. Ini salah satu puncanya juga adalah disebabkan oleh COVID lah yang melanda seluruh negara kan, seluruh dunia actually. Okay, so sekarang dah 9.40, so sepatutnya kita masuk topik. Okay, tapi kalau tengok healthcare punya index, adakah dia dah lemah? Kalau tengok pada saya punya indikator ni, dia masih strong, dan dia punya hijau ni masih mengembang dengan begitu bersemangat sekali. So healthcare punya index ni masih strong lah saya nampak. Okay, itu yang saya nampak berdasarkan chart lah. Lain-lain sentimen saya tak komen. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni untuk sama-sama kita berbincang berkenaan dengan platform familiarization. Okay, ini sepatutnya tajuk malam ni lah. Tadi tu just selingan sebelum sampai waktu. Okay, pada malam ni saya just nak sentuh topik yang simple, iaitu sekiranya tuan-puan buka platform M+ online menggunakan Internet Explorer, apa perbezaan dia sekiranya tuan-puan buka trading platform M+ menggunakan browser yang lain, contoh Edge ataupun Chrome. Biasanya kita guna Chrome kan, Google Chrome, ataupun kadang-kadang ada yang gunakan Internet Explorer Edge. Dia tak panggil Internet Explorer, dia panggil Edge lah kan, ADGE tu. So kalau yang baru, Edge ni dia punya simbol dia, kalau tengok dekat saya punya screen tu kan, dia punya simbol tu dia punya E juga, tapi E dia tu cantik sikit, dia punya color dia. So contoh saya buka Edge kan, saya buka Edge. Ini saya cuba pin dulu dekat taskbar. So just nak bagi beza dia macam tu. Okay, yang sekarang saya buka Internet Explorer yang lama. Okay, kalau tengok simbol dia, dia masih lagi ada E, bentuk E. Mungkin tak nampak kot. Saya crop dulu. Okay, saya crop macam tu. Ini boleh nampak sikit. Yang ni dia ada simbol E yang warna biru, ada ring. Ada ring yang golden ring tu kan, dia punya cincin yang gold tu melingkari huruf E tu. Kalau H dia macam ni. Ini Chrome lah. Okay, so sekiranya saya buka guna Internet Explorer lama, dia punya function full. Okay, dia semua function yang ada dekat M+ yang provided sebelum ni lah, sebelum ni kan, memang dah ada kat dalam yang ni lah, yang platform yang lama ni, maksudnya Internet Explorer yang lama ni. So apa perbezaan dia kalau contoh kita buka sekali imbas? Apa perbezaan dengan sekiranya kita buka dengan Internet Edge yang biasa? Okay, saya buka. Saya gunakan Internet Edge yang biasa. Saya buka M+ online login. Okay. Okay, so saya gunakan akaun satu lagi. Mana ni nak delete dia ni? Okay, saya buka akaun satu lagi. Okay, so sekarang cuba tuan-puan tengok apakah perbezaan dia. Kita ambil most aktif tadi. Okay, yang ini Internet Explorer yang lama. Yang ini menggunakan Internet Edge. Okay, Internet Edge. So perbezaan yang pertama, perbezaan yang pertama adalah kalau tuan-puan perasan dari segi dia punya susunan page dekat sini. So nak lebih mudah, saya buat satu slide PowerPoint dah. Okay, ada tak? Ada tak kat sini platform familiarization? Tak ada. Saya belum buat slide platform familiarization. Tak apa, kita tambah je satu kolom lah kat dalam ni. Mana ni? Saya nak tambahin kat bawah-bawah ni. Sekejap saya tambah kat sini lah. Okay. So, saya ambil yang ni, gambar ni. Kita just crop dari sini lah dari atas ni.
untuk mudah kita compare kan. Saya letak kat sini dan saya kecilkan sikit lah. Okay. Harap-harap boleh nampak lah kan. Dan yang ini. Okay, yang ni saya ambil. Saya crop. Betul. Saya letak kat sini. Kita kecilkan. Macam tak nampak je. Yang second ni saya letak kat page yang satu lagi lah. Okay. Nak bagi senang nampak. Okay, macam tu. So, yang pertama sekali, ada pen tak kat sini? Okay. Mana pen dia ni? Pen. Ni. Okay. Macam mana nak tukar color dia ni? Pen warna merah. Okay. Kalau tuan-tuan perasan, yang Internet Explorer yang lama kan? Yang Internet Explorer lama. Sekejap saya crop yang ni juga. Okay, saya tampal kat sini. So, alamak pen ni dia lari-lari pula. Okay, kalau Internet Explorer yang lama ni, okay, first dia ada page dekat sini. Okay, dia ada page dekat situ, dekat sebelah kanan. Dia ada page dekat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Internet Explorer yang ini, yang menggunakan Edge, ni, menggunakan Edge ni, dia tak ada. Dia tak ada page dekat atas ni. Itu yang pertama. So apa kegunaan page-page yang ada kat atas tu? Kegunaan page-page yang ada kat atas tu adalah every page yang ada kita boleh setting. Okay, contoh page yang satu ni, page pertama ni, saya nak setting, contoh saya nak setting huruf A. Okay, saya tekan huruf A, dia akan muncul semua paparan yang ada tapi satu je. Okay, satu paparan je yang ada kat situ. Kalau saya nak setting huruf B, dia akan bahagi dua. So dia akan ada dua kolom. So every column ni kita boleh tukar lah. Contoh kalau sebelah kanan, saya nak letak market trade monitor, saya switch. Okay, saya tekan switch, saya tekan je market trade monitor. So market trade monitor akan bergerak lah kalau sekiranya pasaran masih buka. Okay. And then kalau let's say saya nak page yang kedua. Page yang kedua ni saya nak setting contoh D lah. Contoh saya nak letak setting D. So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan ada 3 kolom kalau D kan. Kalau D dia ada satu sebelah kiri, satu dekat atas kanan yang sebelah sini dan satu sebelah atas bawah kanan sebelah situ. Okey. 1, 2 dan 3. Itu untuk D. F dan sebagainya lah, kita ada A, B, C sampai O. So contoh yang O, setting yang O ni kalau saya pergi page yang ketiga. Page yang ketiga ni saya setting menggunakan huruf C, bukan, huruf J. So huruf J ni dia ada 3 kolom menegak, horizontal column kan. Kanan satu, tengah dan kiri satu. So saya suka gunakan huruf J ni sebab sebelah kanan kita boleh letak market trade monitor dan dia sebelah tengah-tengah tu kita boleh tengok terus ticker chart dan information yang ada kat bawah tu lah. Contoh macam transaction, buy rate, volume, trend. Nak tengok upper limit, lower limit pun boleh masukkan kat dalam ni. Caranya tuan-puan klik je kat situ, right click, cari je bahagian price. Kalau nak upper limit, cari kat situ, upper limit price. So upper limit ni maksudnya limit up lah, limit up. Maksudnya dia kalau dia dah naik paling tinggi sekali, itulah limit up price dia. Okay, contoh kan, saya tukar theoretical price ni dengan limit up. Apa jadi? Dia dah tulis sudah dekat situ limit up dia sampai RM80. So sampai je RM80 dia stop lah. Sebab itu dia punya limit up dia. Katakan dia nak drop, berapa jauh dia boleh drop? Dia akan drop sampai limit down. So limit down yang ini. Mana? Price info limit down. Lowest limit price ni. Itu dia punya limit down kalau sekiranya dia drop. Okay. Kalau sekarang ni saya just masukkan upper limit sahajalah. Kalau contoh tuan-puan buka warrant. Okay, warrant. Contoh saya ambil HLTWA warrant. Kita boleh masukkan bila dia expired. Dia dah ada kat situ
maturity date 27 Disember 2022. Itu warrant expired bila. So berapa hari dia nak expired, masukkan, right click, pergi dekat warrant, masukkan berapa hari dia nak expired. So saya dah masukkan kat sini, HLTWA akan expired selepas 873 hari, iaitu trading days. Kalau trading days ni dia tak kira Sabtu Ahad. So dia dah tolak, dah siap-siap Sabtu Ahad. Dan public holiday itulah, okay. So itu adalah trading days lah dipanggil, ataupun T lah, T macam yang kita selalu dengar kan, T0, T1, T2 tu dia rujuk kepada trading days lah, okay. Itu untuk warrant, okay. Itu adalah perbezaan pertama antara kalau sekiranya tuan-puan buka guna Internet Explorer yang lama dan tuan-puan buka menggunakan Internet Explorer Edge. Okay. Contoh kalau tuan-puan buka menggunakan Chrome, okay, tuan-puan buka menggunakan Chrome. Setakat yang saya tahu, Internet Explorer Edge dengan Chrome sama, dia punya browser dia. Okay, saya tutup yang ni dulu. Saya log out yang Internet Explorer Edge ni. Saya pergi dekat Chrome. Mana? Ni. Okay, saya pergi dekat Chrome. Kita cuba login kat sini. Okay. Saya gunakan yang akaun satu lagi lah. Okay. Nasib server cantik kan malam ni. Kadang-kadang malam-malam kan dia kadang dia buat maintenance, tapi maintenance biasa Sabtu Ahad lah. Okay, kita tengok aktif. Okay, ini yang pertama. Perbezaan yang pertama lah dekat atas ni, kalau guna Chrome ataupun Internet Edge, dia tak ada yang page yang 1 hingga 6 tu. Itu dah macam, bagi saya personally saya rasa itu adalah drawback lah. Maksudnya dia dah tarik kita ke belakang. Maksudnya drawback ni macam kekurangan lah kat situ, sebab sometimes kita nak tengok page-page yang ada kat situ. Contoh kan, contoh kalau saya dah setting yang page yang keempat ni, saya dah letak semua indeks punya sektor yang ada untuk kita tengok sekali pandang. Maksudnya sekali imbas ni kita dah tahu dah. Kita dah ada FBM KLCI, kita dah ada teknologi, energy, plantation, construction, healthcare, property, industrial product, consumer product and services. Saya dah letak siap-siap kat situ. So sekali imbas kita dah tahu sektor mana yang leading pada hari tersebut. Macam hari ni almost semua sektor hijau, cuma teknologi dia drop sikit sebelah petang tadi lah. Tapi healthcare masih maintain. Healthcare kat mana dah? Kat sini. And then healthcare pun merah juga tadi, tapi kebanyakan stok healthcare limit up. Itu yang peliknya kan. Macam kalau ini, kalau nak tukar senang je, right click, tukarlah. Right click, tukar je nak tukar mana-mana. Okay. So macam mana nak setting yang ini? Senang. Kita pergi je dekat huruf-huruf tu juga. Pilih mana-mana page yang tuan-puan nak, tekan O. O ni yang maksimum lah, kolom yang kita boleh masukkan dekat situ. Tapi drawbacknya adalah dia hanya boleh digunakan menggunakan Internet Explorer yang lama. Tu je masalahnya. Kalau macam tuan-puan buka di Google Chrome, dekat Chrome, dia tak ada function tu. Dia tak ada function tu. Saya cuba juga sebenarnya godek-godek yang Chrome ni kan, still tak jumpa lagi lah. Dia cuma ada page yang ni je, 1 hingga 50. 1 hingga 50 tu kat sini pun ada. Kalau kita buka mana saya buka page yang ketiga ni. Ni, yang ni. Kita boleh tengok nama-nama counter ni kan, 1 hingga 50. Boleh juga tengok kat situ. Okay. Okay, itu yang pertama, perbezaan dia yang saya perasan lah. Okay. So dia dah kurang kat situ. Kita dah kehilangan beberapa page yang ada kat situ. And then yang kedua, yang ini kita boleh tukar-tukar dia punya setting dia yang A, B sampai O tu kan. A, B, C, D, E sampailah O. A, B, C, D, E, F, G kan sampai O. Yang ini tak ada. Ini tak ada. Itu je lah kekurangan dia. So, apa lagi yang tak nampak? Yang tak nampak adalah kalau yang ini, kalau kita nak tengok dia punya ticker chart, okay? Ticker chart dia, chart daripada jam 9 sampai pukul 5 petang, kita kena double klik nama counter tersebut baru kita nampak. Contoh macam NICE, nice ni kan. Bila kita double klik, barulah kita klik yang dekat sini, yang nampak graf ni kan, yang macam graf tu, baru kita nampak dia punya ticker chart, okay? Tapi kalau yang gunakan yang lama punya, even kita pilih kat sini sahaja pun,
Kita klik je mana-mana kat sini, terus kita dah boleh nampak dah dia punya chart dekat tengah-tengah tu. Itu beza dia lah kat situ. Saya belum buka untuk sesi soal jawab. So nanti kejap lagi. Okay? Saya explain dulu, nanti lepas ni baru kita sembang lah. Okay? Nanti kita kalau ada soalan apa semua. Tapi saya tengok dulu lah. Asli Rendang tanya, macam mana nak baca trend yang arrow ada merah and hijau sentiasa bertukar tu? Arrow merah and hijau yang sentiasa bertukar tu. Oh, okey. Yang ni kan? Ini yang ni. Tak apa, kejap lagi saya tunjukkan. Okey. Kok ada ahli grup nak tanya? Tak ada. Belum ada. Ahli grup ni dah power-power dah. So mungkin dah nak tanya pun dah tahu kan. So tak payah tanyalah. Macam tu. Okey. So kalau dekat Chrome ataupun Edge, saya ingat Chrome dengan Edge tu sama, paparan dia sama. Sebab asas dia adalah kalau sekiranya tuan-puan buka menggunakan Internet Explorer yang lama, okey, dia menggunakan titik tertinggal. Dia menggunakan Java, okey. Dia menggunakan JavaScript. Ini setakat saya tahulah, saya bukanlah orang IT kan. Tapi kalau yang Internet Explorer yang Chrome ni, yang Chrome ataupun Edge ni, dia menggunakan HTML. HTML5 kalau saya tak silap yang latest. Okey, yang latest. That's why dia beza sikit. Kalau macam tuan-puan buka gunakan Edge dengan Internet Explorer dengan Chrome, dia tak perlu nak install plugin yang sama macam Internet Explorer yang lama. Kalau Internet Explorer yang lama, sekiranya tuan-puan baru buka, okey, tuan-tuan baru buka, dia minta install cap file, okey. Ada perasan kan, dia minta install plugin cap file sebanyak 3 kali. So kena tekan yes 3 kali lah. Yes yang pertama, tunggu dia install apa semua, dia akan pop up lagi. Yes kali kedua dan yes kali ketiga. So tapi untuk memastikan tuan-puan dapat install cap file supaya data boleh masuk, kita kena tutup dulu pop-up blocker. Kalau tuan-puan on pop-up blocker, dia akan block pop-up yang muncul, so dia tak dapat nak install. Okay, so kena block, kena unlock ataupun orang cakap apa, tutup lah kan, tutup pop-up blocker baru boleh. Okay, tapi let's say kalau kita dah install semua sekali cap file apa semua, tiba-tiba kita tekan apa-apa, tiba-tiba dia setting lari, data tak keluar. Apa yang kita boleh buat adalah, yang biasa saya buat lah, apa yang kita boleh buat adalah kita pergi dekat Internet Explorer setting, pergi dekat Internet option, okay, pergi dekat Internet option dekat sini, tuan-puan tekan advance, okay, tuan-puan tekan advance, tekan yang ini, restore advanced setting dan reset. Biasanya saya akan tekan reset je lah yang kat bawah tu. Kalau kita tekan reset, dia akan buang semua sekali password, apa-apa data yang kita dah save sebelum ni, apa semua sekali dekat Internet Explorer tu, termasuklah cap file yang kita dah install sebelum ni. So maksudnya kita dapat clean start, clean fresh lah, fresh, clean, start daripada kosong balik. So login balik, install balik cap file tersebut dan dia akan running dengan lebih bagus. Okay? Kadang-kadang bila dah banyak sangat cookies dan sebagainya, dia akan jadi haywire lah, maksudnya dia jadi tak berapa betul. So kita kena bersihkan balik semua sistem, reset setting, install balik fresh. Itu kan banyak, most of the time membantulah sekiranya dia hang. Tapi kalau hang disebabkan oleh sistem overload, itu tak boleh nak buat apa. Macam yang baru-baru ni kan, sehari dua lepas, M+ hang kan sebelah pagi tu kan. Actually bukan M+ yang hang sebenarnya. M+ hang sebab Excel Force ni company yang provide service untuk data ni, okay? Provide service untuk data dan platform ni. Excel Force tu yang buat sistem maintenance. So dia buat sistem maintenance itu supaya dia dapat cater sekiranya ada kemasukan volume yang besar macam hari tu. Hari tu sebelum tu terdapat volume search yang mana sebanyak 15 billion transaction berlaku. Volume transaction sebanyak 15 billion, which is the highest in history lah, maksudnya dalam sejarah Malaysia itu yang tertinggi lah dalam sejarah. So disebabkan Excel Force kan dia macam mungkin tak ready ke sebagainya, wallahualam, saya tak tahulah. So dia terpaksa upgrade lah dia punya sistem untuk next time kalau let's say
volume masuk lebih besar daripada itu, dia dah tak lagging. So dalam proses tu memang akan ada sikit kelembapan, sistem hang dan sebagainya lah. Tapi untuk futures lah kan, untuk futures yang lebih bagus lah kita cakap. Macam orang buat jalan lah kan, nak bagi jalan tu besar kena korek jalan, kena tutup dulu sebelah jalan kan. So jadi lambat lah kita nak pergi kerja dan sebagainya. Tapi once dah siap, tiba-tiba dah ada 4-5 lane, so lagi laju. So dia macam tu lah. Okay, kita boleh relate lah dengan kehidupan seharian kan. Okay, itu yang saya just share yang ini sahaja dulu. So kalau macam Internet Explorer yang lama, kita boleh tukar-tukar data dia dekat sini lah. Okay, contoh kalau sekiranya saya nak masukkan dekat sini volume, okay, kita right click, insert new column. Saya pergi dekat bahagian transaction info, saya cari volume, cari dekat bawah. Okay, mana volume? Cari sehingga kita jumpa volume traded. Ini value, silap. Kita boleh remove balik, okay, tak ada masalah. Cari balik volume. Bawah sekali. Ni, volume traded. Boleh masuk ke situ. Kalau nak lah, kalau tak nak boleh delete je sebenarnya, tak ada masalah. Okay, bila dah ubah suai kat situ, jangan lupa tekan setting ni. Okay, tekan setting, tekan OK, select all, tekan OK balik. Okay, so maksudnya dia ada kat situ lah. Kalau sekiranya kita pergi ke kita punya favorite, dia akan follow kat situ. Tapi kalau sekiranya guna yang Chrome, okay, guna yang Chrome, kalau saya pergi home balik, yang Chrome, ini yang default. Okay, dia punya setting default. Tapi jangan risau lah, yang setting default ni pun kita boleh adjust juga sebenarnya. Kita boleh macam mana saya adjust tadi? Saya lupa dah. Kita boleh masukkan, kita boleh gerakkan dia. Kita boleh gerakkan dia ke kiri ke kanan, macam tu. Contoh kalau nak kita nak harga, mana harga? Last dan price. Ni kita nak harga, kita gerakkan ke sebelah kanan. Cuma kalau nak adjust data yang ada kat sini, saya belum jumpa lagi. Saya belum jumpa lagi macam mana cara dia. Kalau macam tuan-puan tahu kan macam mana nak delete kolom apa semua kat sini, bagi tahulah. Okay. Setakat ni saya tak jumpa. Dia memang beza sikit lah. Okay, dia beza sikit. Tapi kalau right click, kita ada nampak M+ Wiz tu kan. M+ Wiz tu chart lah. Kita boleh tengok chart. Okay. Tekan je chart tu, memang dah provided by M+. Boleh tengok. Chart ni dia data feed dia on time juga. So and then yang bagusnya dia ada alert dekat M+ Wiz tu. Boleh setting lah alert tu. Nak setting berdasarkan apa kriteria yang tuan-puan nak. Boleh buat lah. Godek-godek lah. Okay. Tapi disebabkan saya dah gunakan TradingView, so saya lebih gunakan TradingView lah buat masa sekarang. Okay. So personally, apabila saya buka yang Chrome ni, macam saya tak nampak, saya tak jumpa benda yang saya nak. So saya terpaksa guna balik yang Internet Explorer yang lama tu lah. Dia lebih friendly lah bagi saya. Okay. Yang bahagian atas ni sama je lah. Okay. Bahagian atas ni sama je lah, nak masuk duit apa semua. Untuk deposit senang je, tekan payment, tekan deposit. Terus dia akan pergi ke bahagian sini lah, bahagian deposit duit ni. Tapi tuan-puan kena baca sikit tau. Dia dah ada tulis dekat sini, processing time ni, sekiranya tuan-puan deposit duit selepas pukul 5 petang, sama ada dia pending, reject ataupun lambat lah. Okay? Sebab dia cakap kalau FPX, okay, kalau FPX antara jam 6 pagi hingga 5 petang sahaja. Lepas tu dia jadi masalah. Okay? Trading limit minimum 1000 kalau FPX, maksimum 30,000. Kalau lebih mungkin reject lah. Okay. Lepas tu ni dia tulis. Kalau submit lepas jam 5, besok baru kena proses. So kalau ada refund kena charge. Lepas tu itulah. Baca sikit lah kat situ. No third party fund transfer is allowed. Maksudnya tak boleh transfer daripada akaun orang lain masuk akaun kita. So kalau let's say tuan-puan buka akaun CDSM Plus guna Maybank, tuan-puan punya Maybank, sebaik-baiknya tuan-puan deposit pun menggunakan Maybank juga. Okay? Gunakan Maybank juga. Kalau gunakan bank lain, mungkin akan ada masalah sikit. Okay? Itulah. Kalau nak withdraw pun kena baca sikit dia punya instruction yang ada kat sini. Okay?
Applicable for ringgit Malaysia only. Trust amount, kalau apa ni, kalau dia tulis kosong kat sini, maksudnya tak boleh withdraw apa-apalah kat situ. Okay, kena tekan ni dulu, client code. Bila dah tekan client code, baru kita tahu jumlah yang ada kat sini sahaja yang boleh dikeluarkan. Kalau tak ada jumlah, kalau kita tak tekan client code, dia tak muncul lah kan. So kalau kita dah tekan kat sini kosong, tak ada apa yang kita boleh keluarkan. So kalau hari ni kita jual, kita kena tunggu T0 hari jualan, T1, T2 dan T3. Maksudnya itu adalah proses duit kita bergerak dalam bursa kan. So T3 itu baru dia akan muncul dalam trust amount dan baru dia akan muncul dalam available trust withdrawal selepas 3 hari lah. Okay. Lepas T3 baru kita boleh keluarkan duit tersebut. So kalau hari ni jual, jangan apa ni, maksudnya tak boleh terus keluarkan hari ni juga. So kena tunggu 3 hari lah. Okay. Itu perbezaan pertama, dia tak ada kat sini. Lepas tu saya tak jumpa cara nak tukar dia punya kolom-kolom yang ada kat sini. Kalau macam yang Internet Explorer lama, kita boleh tukar kolom-kolom. Contoh saya ambil page 1 kan, page 1. Page 1 ni dia page 1A, okay? Page 1A dia sama paparan dengan page yang ini, yang dekat Chrome. Tapi yang ini at least kita boleh masukkan data yang kita nak. Contoh, saya nak masukkan basic info. Contoh kita nak tengok sektor, counter tersebut dalam sektor apa. So saya pilih kat sini sektor. So kita tahu dah at least XOX kita tahu dia dalam telecommunication kan. Nice consumer product, PHB teknologi property, Iris teknologi. At least kita tahu. Tapi kalau dekat sini saya tak tahu ada ke tak, tapi personally saya belum jumpa. Mungkin kita kena write apa ni, kita kena buka dulu ke sebagainya baru kita carilah. Tapi ada je sebenarnya, kalau kita nak tengok lebih detail boleh right click, dia akan ada general info lah. Tapi itulah leceh lah, tuan-puan kena tekan general info baru dia akan muncul nak tahu sektor apa kan. Contoh macam MLab. So bila dah tekan general info barulah kita nampak dia dalam teknologi, dia dalam ACE market. Dia punya market capital 88 juta kan. Syariah no. Short selling pun tak boleh kan. Itulah sedikit lah kat situ. Okay. So apa lagi? Apa lagi yang membezakan? Tapi sebelum ni saya ada perasan juga, kalau let's say tuan-puan tekan yang atas ni dekat Chrome kan, dekat Chrome tekan yang atas ni, tekan yang right, okay, tekan right, dia akan muncul dia punya apa ni, ticker chart dekat sini. Okay, tekan yang ni atas ni, tekan right, dia akan muncul kat sini. So at least kalau kita gerak-gerak apa ni, nama-nama counter pun nampak jugalah sikit kat sini, nampak dia punya ticker chart tu kan. So dapatlah mengubat kerinduan lah dekat Internet Explorer yang lama tu kan. So kalau macam rindu nak tengok ticker chart, kat sini dah nampak terus. Tapi kalau guna Chrome, dia kena adjust sikit lah. Tapi nampak juga, okay, nampak juga. Cuma kalau saya right click kat sini, dia tak boleh tukar, tak sama dengan lama punya. Okay, saya kembali ke, sebab saya macam sebenarnya itu je yang kita nak share malam ni kan. So apa maksud yang anak panah ni? Actually anak panah tu dia adalah yang bawah ni. Okay, so paling mudah saya buat macam ni. Tapi yang ni tak cantik sangat, saya ambil yang cantik sikit. So kita ambil yang ada hijau. Ni ada gabungan hijau merah. Saya ambil yang ni lah. Okay. Tapi dia tak ada hijau. Dia tak ada hijau yang Notion ni. Sekejap saya punya muka dekat sini pula. Ni. Okay. Yang ini sebenarnya dia merujuk kepada ni, yang bawah ni. Okay. Yang paling belakang ni, anak panah yang paling belakang tu adalah yang ini. 2 lot. Anak panah yang kedua belakang dia. Lepas tu yang ini kat situ. Okay. Yang ni, yang itu. Yang ni, nampak tak? Tu tiba-tiba dia jadi purple kan.
Yang purple tu yang ni lah. Okay. Ini yang ni. Itu je sebenarnya. Dia just nak tunjukkan kemasukan volume, tapi dia buat dalam bentuk anak panah. So tak ada apa sangat sebenarnya. Itu je. Tapi kalau macam tuan-puan tak nak gunakan yang ni, buang je lah. Tukarlah. Tukar pergi benda lain. Contoh kalau nak tukar apa? Nak masukkan berkenaan dengan price. Sekejap saya tengok. Average volume dah ada, value ada, transaction, buy rate, trend, previous close price, upper limit. Contoh saya tak nak yang tu, saya nak masukkan benda lain. Saya nak masukkan net profit. Tekan net profit. Dia adalah kat situ. Dia punya net profit untuk Notion. Okay, net profit untuk Notion 7.593 juta. Macam tu lah. Okay, macam tu lah. So boleh adjust lah dekat sini, tak ada masalah. Cuma yang dekat Google Chrome tak boleh nak adjust. Dia tak boleh nak right click dekat situ. Tu je lah perbezaan dia. Apa lagi? Ni. Kalau dekat Internet Explorer kan, tuan-puan boleh klik ni, nama Notion ni, okay? Kalau malas nak tekan, klik tu dia punya nama tu. Contoh kita nak tengok apa, di next. Tekan je di next, boleh tekan kat situ, dia akan bertukar jadi di next. Okay? Kalau nak LKL, type je LKL, dia akan bertukar jadi LKL. Okay? Kalau nak apa ni, tadi echo, tekan echo, dia akan keluar jadi echo kat situ. Okay? Kalau yang lama Chrome, kalau yang Chrome tak boleh tekan, so dia tak muncul kat situ. Itulah dia punya drawback dia lah, dia punya drawback dia kat situ. Apa lagi yang saya boleh komen lah. Ini samalah, yang ni sama, tak ada apa. Even favorite pun sama lah, tak ada apa sangat. Yang ni yang bahagian setting ni, ini yang saya explore tadi. Okay, yang saya explore tadi. Let's say kita nak tukar nilai-nilai yang ada dekat sini kan, last, high, previous close, low, apa semua ni, kita boleh tukar dekat setting dekat sini. Okay, pergi dekat setting. Let's say kita nak buang semua sekali yang ni. Okay, kita nak buang semua sekali, kita delete lah. Delete semua sekali, kita nak masukkan apa? Cuba tekan OK dulu. Okay. So dia tinggal yang tu je lah. Okay. So kita masukkan balik. Code stock code. Stock code kena ada. Ini ubah sikit lah. Boleh naik turun. Stock code, apa ni? Stock name. Lepas tu nak masukkan apa? Contoh, kita pergi dekat transaction info. Kita nak masukkan transaction. Ambil transaction, total transaction. Tekan add. So dia akan ada kat situ, total transaction. So nak masukkan buy rate. Buy rate, tekan ke atas, buy rate. First session, second session, boleh masukkan kat situ lah. Okay. Apa lagi? Nak masukkan price. Okay, ambil dekat price info. Pergi dekat last dan price, previous close, tak perlu kot. Price change percentage ada tak? Change percentage. Ni price swing. Ni ada. Price change percentage. Okay, cuba kita ambilkan yang tu dulu. Okay, so dah ada. At least jumpa. Tadi actually saya dah godek-godek tadi. Dah jumpa, saya lupa tadi. Macam ni lah. Cuma kalau gunakan Internet Explorer yang lama, dia lebih friendly sebab kita boleh right click je kat situ. Right click, terus tukar kat situ. Tu beza dia. Okay, so saya pun dah tak ada apa nak komen berkenaan dengan perbezaan dia sebab tak banyak pun beza dia, cuma tapi ada beza lah kan. Tak banyak, cuma ada beza. Dari segi data feed apa semua sama, tak ada masalah. Yang ni tak perlu install plugin yang cat file tu sebab dia HTML base. Kalau yang Internet Explorer lama, dia Java punya base. So dia kena install cat file. Okay. So saya buka kepada soalan sekiranya ada. Untuk ahli-ahli group boleh tanya dekat Zoom. Untuk yang tuan-puan yang tengok dekat Facebook boleh komen je dekat bahagian komen tu. Ni Tuan Jip Poji dah komen dah. Actually samalah dengan yang saya explain tadi. Okay. Ada soalan kalau nak tanya? Saya buka kepada persoalan. Ahli grup ada soalan?
Cara nak masuk duit apa semua tahu kan? Itu simple je. Cuma itulah, kalau boleh jangan guna akaun lain dan juga jangan guna akaun orang lain. Okey, guna akaun yang kita daftar dekat borang itulah. Okey, kalau kita daftar Maybank, Maybank. Kalau kita daftar Bank Islam, Bank Islam lah. Okey. Itu lebih baguslah. Especially kalau withdrawal. Okey, withdrawal. Bunyi macam bergulung lidah kan, withdrawal. Withdraw lah kan. Dia dah bagi warning actually, kalau nak withdraw jangan keluarkan withdraw duit ke akaun orang lain, sebab kalau kita keluarkan duit kepada akaun orang lain, kita boleh disiasat dan di-charge under Akta AMLA, Anti Money Laundering Act, Akta pengubahan wang haram. Akta pengubahan wang haram. Itu bahaya. So dia tak nak lah akaun saham kita ni digunakan untuk cuci duit kan. Maksudnya orang duit entah dari mana-mana kan, jual beli ketung dan sebagainya masuk pasaran saham. Lepas tu tiba-tiba nak keluarkan untuk cuci duit kan, tak nak guna bank. So itulah terikat kepada AMLA lah. Okay, AMLA. So boleh baca sikit lah berkenaan dengan AMLA. Okay. So setakat tu dulu. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingat kita berhenti awal sikit. Mungkin kalau tuan-puan nak tengok balik video ni, saya kekalkan dekat page, dekat Facebook page. Boleh tengok balik. Kok lupa kan apa perkara yang kita discuss malam ni. Untuk ahli-ahli grup, saya ada rekod juga dekat Zoom. Nanti saya akan upload balik ke YouTube channel dan saya akan upload balik ke Telegram group. Okey, untuk tuan-puan yang belum ada akaun CDSM Plus, boleh buka, ada saya, okey, boleh buka dengan saya. Terus pergi ke laman web saya ni. Sekejap saya tulis laman web ni. Terus pergi ke laman web ni, www.sahambursa.com/buka CDS mudah. Okey, www.sahambursa.com/buka CDS mudah. Okey. Ini saya punya laman web. So saya paste laman web ni dekat bahagian komen dekat Facebook. So kalau tuan-puan nak buka akaun ataupun siapa rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang nak buka akaun CDS M Plus dengan saya, boleh terus ke laman web ini. Okey, boleh copy je link ni, paste dekat WhatsApp ke Telegram tuan-puan, share dekat rakan-rakan atau family lah. Okey, terus ke laman web. Kalau ada apa-apa soalan, nak tanya apa semua, boleh PM saya direct dekat Telegram. Jangan saya bagi link teruslah ke Telegram group. Kalau siapa-siapa yang belum ada dalam group Telegram, boleh join terus. Okey, group ni public, so siapa-siapa boleh join. Tapi saya kena melalui link ni lah. Okey, saya bagi dekat Facebook juga. Okey, saya share dekat bahagian komen. So link ni pun boleh share lah dekat rakan-rakan, dekat family. Siapa-siapa yang nak join boleh tekan je link tu, terus dia akan terus ke grup Telegram tersebut. Okey. So sampai di situ sahaja. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk sama-sama kita berbincang, walaupun tak banyak, tapi at least saya harap adalah kan sedikit perkara yang kita dapat manfaat sedikit lah kan. Okey, so sampai situ dahulu saya ucapkan tahniah, terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.